Okey, Assalamualaikum and selamat pagi, salam sejahtera kepada semua anak-anak murid cikgu. Okey, so ini cikgu rakam sendiri untuk buat PDP buat kamu dan kamu boleh review balik-balik lah. Okey ya. Okey, so ini adalah bab 1 iaitu pola dan rujukan. So dalam bab ini dia ada dua bahagian iaitu pola dan rujukan. So hari ini cikgu akan tunjuk apa itu pola. Okey, pola adalah suatu corak, suatu corak bagi suatu nombor atau objek yang pola itu ditentukan dengan menambah, menolak, mendarab ataupun membahagi. Okey, kalau mau tahu pola untuk objek pula, kita tengok dia punya susunan objek. Okey? Cikgu ulang balik Pola ni dia ada dalam bentuk nombor ataupun objek. Kalau kamu mau menentukan pola bagi sesuatu nombor, maksudnya dia mesti ditentukan dengan menambah, menolak, mendarab atau membahagi. Dan kalau kita mau tentukan pola bagi suatu objek, kamu tengok dia punya susunan objek macam mana. Okay, tak apa, kita tengok contoh. Okay. Contoh 1. Lukis corak seterusnya bagi gambar raja. So kalau kamu tengok yang A, mula-mula dia dot. Okay? Mula-mula 2 dia punya dot. And then gambar raja kedua dia jadi 4. Maksudnya dia akan tambah 2 dot lagi di atas kan. And then yang ini pun dia jadi gambar ketiga dia jadi 6. Dia tambah 2 dot. Jadi apa gambar yang seterusnya? Mesti dia tambah lagi 2 dot di atas. So inilah dia punya gambar yang seterusnya. Dan pola dia pula, macam mana kita mau sebut pola dia? Menambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Kita tambah 2 titik pada corak sebelumnya. Baru jadi corak yang seterusnya. Okey? Ini cara bagaimana kamu menulis dia punya pola. Bukan lukis saja, kamu kena nyatakan dulu apa-apa ni, nyatakan apa dia punya pola. Okey, tengok contoh B. Mula-mula ini hijau saja, lepas tu ada segitiga yang ini, kemudian tambah hijau lagi, and next mesti dia tambah segitiga yang biru. So inilah. So macam mana tulis dia punya pola? Menambah satu segitiga kepada corak sebelumnya. Ini cara menulis pola. Okey, yang ini adalah contoh macam mana kamu menyatakan pola bagi suatu objek. Okey, contoh kedua, yang ini pula pola bagi nombor. Okey, dalam bentuk nombor. Macam mana kamu mau tulis dia punya pola? Okey, contoh A. Okey, mula-mula kenal pasti. Kenal pasti apa dia punya pola. Negatif 10 jadi negatif 4, kita tambah 6. Negatif 4 pergi 2, kita tambah 6. Dan seterusnya. Pola ni dia mesti seragam. Okey? Contohnya kalau dia tambah 1, tambah 1. Lepas tu kalau contoh lagi dia 1, dia tambah 1. Lepas tu dia tambah 2, lepas tu tambah 3, tambah 4, tambah 5. Itu pun seragam. Okey? So, macam mana kita mau tulis pola untuk yang ini? Pola menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Okey? Tengok tadi macam mana cara dia menulis pola, mesti ada nombor sebelumnya. Okey? Mesti ada. Kamu tidak boleh buat pola dia macam kamu buat pola, tulis tambah 6 saja. Tidak boleh. Mesti sebut dengan lengkap. Pola menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Okey, mungkin ada yang tanya, macam mana kami mau tahu cikgu ni tambah 6? Okey, senang saja. Macam mana mau tahu? Kita cari beza antara dua nombor. Okey? Kalau susunan nombor ni, kamu tengok beza. Macam mana cari beza? Kita tolakkan. Ambil dua number ni, and then kamu tolak. Mesti tolak yang di depan dia dululah. Tolak. Negatif 4
tolak negatif 10. Negatif 4 tolak negatif 10, kamu akan dapat 6. So itulah macam mana kamu mau tahu dia punya pola apa. Cari beza antara dua nombor. Okey, kita tengok contoh yang kedua, B. 17, 7. Okey, satu lagi. Kalau kamu mau tahu sama ada dia tambah, tolak, darab atau bahagi, okey, cikgu bagi tips. First, kamu tengok tu number. Kalau dia number tu semakin bertambah, contoh yang ini kan, mula-mula negatif 10, negatif 4, dia makin naik. Okey, jadi pola dia mesti sama ada tambah ataupun darab. Okey, kalau tu number semakin menaik, pola dia sama ada tambah atau darab. Dan kalau sekiranya nombor tu semakin berkurang, pola dia sama ada kamu akan tolak atau bahagi. Okey, so macam contoh yang ini, kamu tengok ni, 17, 7, negatif 3, negatif 13. Nombor ni semakin berkurang. Jadi dia mesti tolak atau bahagi. Tapi kalau kamu tengok ni nombor kan, 17 pergi 7. Mana boleh bahagi? Okey? Tidak boleh bahagi. Jadi dia mesti tolak. Cari beza dia. Beza antara 17 dan 7. Beza dia adalah 10. Okey, so kita tolak 10. Ceklah satu-satu, betulkah dia tolak 10? Kalau betul semua tolak 10, maka itulah dia punya pola. Menolak 10 pada nombor sebelumnya. Okey, kita tengok lagi contoh. Okey, tengok ini number berkurang atau bertambah. Ini kalau kamu tengok dia bertambah. So, mesti tambah atau darab. Okey, tapi kalau kamu tengok ni, beza antara dua nombor ni kan, 2 dengan 6, beza dia 4. Okey, 6 dengan 18 pula, beza dia 12. Okey, jadi macam mana tu dia berbeza-beza. Jadi mesti darab. Darab 3, darab 3. So, dia punya pola mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Atau mendarab 3 pada nombor sebelumnya. Okey, D. Okey, yang ini berkurang. Kalau tolak mustahil sebab dia tidak seragam. So, mesti bahagi. Okey. So, pola membahagi nombor sebelumnya dengan 3. Macam mana kamu dapat ni bahagi 3? Macam mana kita tahu? Tengok ni lah, 81 pergi 27. Kamu akan bahagi dia. 81 kamu bahagi dengan 7. Kamu akan dapat 3. Dan kamu tes lagi sini. 27 bahagi 9. 9 bahagi 3 berapa? Kalau dia sama semua, so dia bahagi 3. Okey, macam mana yang ini pecahan? Sama juga kita cari beza. Sebab dia ini bertambah kan. Jadi 1 pergi 3/2 tambah 1/2. Ini pun sama, tambah 1/2. Jadi dia punya pola menambah 1/2 kepada nombor sebelumnya. Dan contoh yang F, dia berkurang, jadi maksudnya dia akan tolak. Dan dia seragam, tolak 0.3. So, inilah dia punya pola, menolak 0.3 daripada nombor sebelumnya.